Dunia sukan Thailand kini sedang mengalami kejutan yang amat besar kerana anak perempuan saya telah meninggalkan Thailand. Seorang atlet bola jaring muda yang jenius, yang menjadi rebutan universiti-universiti terkemuka Thailand dengan tawaran beasiswa dan disokong oleh penaja seperti Nike, telah mengisytiharkan perpindahannya ke sebuah sekolah menengah di Malaysia. Pada mulanya, saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Dia dianggap sebagai masa depan bola jaring Thailand. Tetapi mengapa dia memilih bendera jalur gemilang? Sebagai seorang ibu Thai yang setahun lalu menggeletar kerana marah, kini setahun kemudian, saya bersedia untuk membuka hati dan menceritakan keseluruhan kisah ini. Sekarang saya faham anak perempuan saya. Apa yang sebenarnya berlaku? Berikut adalah kisah saya yang mengejutkan. Nama saya Kanika. Saya tinggal di Bangkok. Anak perempuan saya telah mengkhianati Thailand. Pada pukul 7 malam, saya duduk dengan segelas bir sejuk di ruang tamu rumah kami di Thonburi, Bangkok, merenung kata-kata anak perempuan saya, Mali, yang diucapkannya beberapa jam sebelumnya dan telah menggegarkan seluruh hidup saya. Ibu, saya akan berpindah ke sekolah menengah di Malaysia. Pada saat itu, saya tidak dapat mempercayai telinga saya. Di atas meja terdapat surat tawaran dengan beasiswa penuh dari Universiti Chulalongkorn bersama dengan panggilan yang tidak henti-henti dari Universiti Thammasat dan Universiti Kasetsart. Anak perempuan saya, yang digelar masa depan bola jaring wanita Thailand, berhasrat untuk melepaskan semuanya demi Malaysia. Maafkan saya, Ibu, tetapi ini pilihan saya. Saya merasa seolah-olah semua 17 tahun kehidupan anak perempuan saya yang telah saya bina dengan susah payah telah dinafikan dalam sekelip mata. Nama saya Kanika. 45 tahun, seorang bekas atlet bola jaring, kini seorang guru pendidikan jasmani di sebuah sekolah menengah di Bangkok. Malam itu, buat pertama kalinya, saya merasa bahawa peranan saya sebagai seorang ibu Thai telah dipersoalkan. Sejujurnya, saya merasa dikhianati kerana anak perempuan saya telah melepaskan harta yang paling berharga yang saya banggakan, arena sukan Thailand. Setahun telah berlalu sejak anak perempuan saya pergi. Pagi ini, saya melihat ke dalam biliknya yang kosong. Di dinding masih tergantung jersey pasukan remaja Thailand, diselaputi lapisan debu nipis. Jersey itu pernah menjadi kebanggaan keluarga kami. Tetapi malam tadi, saya menonton perlawanan akhir. Kejohanan bola jaring sekolah menengah kebangsaan Malaysia di YouTube dan saya menangis. Saya melihat anak perempuan saya bertanding di bawah nama Merah, dengan nombor 19 di jersinya untuk sebuah sekolah sukan di Kuala Lumpur. Dia bercakap dengan rakan sepasukannya dalam bahasa Melayu, makan nasi lemak dengan begitu berselera, dan menunduk hormat kepada para peminat selepas kemenangan. Dalam imej itu, saya melihat satu kegembiraan yang belum pernah saya lihat pada anak perempuan saya sebelum ini. Sekarang saya akan menceritakan kisah setahun yang lalu. Sebuah perjalanan yang menyakitkan, tetapi akhirnya indah bagi saya, seorang ibu Thai yang cuba memahami anak perempuannya yang memilih Malaysia. Tetapi pertama sekali, saya harus menceritakan dari mana kisah ini bermula. Bagaimana saya bertemu suami saya yang berbangsa Melayu, dan mengapa saya berusaha keras membesarkan Mali sebagai seorang yang 100% Thai. Pada mulanya, saya benar-benar tidak faham apa-apa kerana keluarga kami adalah keluarga kelas menengah Thai yang biasa. Kami mempunyai sebuah rumah dengan kolam renang di halaman belakang di sebuah kawasan kejiranan yang tenang di Thonburi dalam daerah persekolahan yang baik dan selamat. Dan yang paling penting, Mali adalah sepenuhnya orang Thai, lahir dan dibesarkan di Thailand. Tentu saja, dia tahu ayahnya orang Malaysia. Tetapi itu hanyalah sekeping maklumat. Saya telah membesarkan Mali sebagai seorang Thai sejati. Bahasa komunikasi kami hanyalah bahasa Thai. Budaya yang saya ajarkan kepadanya adalah budaya Thai dan saya telah menanamkan nilai-nilai Thai dalam dirinya. Saya percaya itulah yang terbaik untuk masa depannya. Mali mula bermain bola jaring pada usia 7 tahun. Saya mendaftarkannya ke sebuah kelab sukan komuniti berhampiran rumah tanpa banyak harapan. Tetapi pada hari pertama, jurulatih memanggil saya untuk bercakap. Puan Kanika, anak perempuan Anda sangat istimewa. Saya tidak pernah melihat bakat seperti ini. Sejak hari itu, hidup saya berputar di sekeliling Mali. Bangun pada pukul 5 pagi untuk latihan pagi.
Selepas sekolah adalah sesi latihan di kelab, dan hujung minggu adalah perjalanan untuk bertanding. Ia sangat meletihkan, tetapi saya sangat bahagia. Melihat Mali membesar adalah segala-galanya bagi saya. Pada usia 13 tahun, dia terpilih untuk pasukan Bangkok. Pada usia 15 tahun, dia berjaya memasuki pasukan remaja kebangsaan Thailand. PPTV HD36 membuat sebuah dokumentari khas tentang bintang yang sedang meningkat naik ini, dan dia juga menerima tawaran penajaan dari Nike. Segalanya sempurna, tetapi pada hari itu, semuanya runtuh. Saya mahu bermain bola jaring di Malaysia. Pada mulanya, saya fikir dia bergurau, tetapi pandangan mata Mali sangat serius dan dia telah pun menghubungi sebuah sekolah sukan di Malaysia. Kenapa? Kenapa kamu buat begini? Ibu tidak akan faham apa yang telah saya lalui. Kata-kata itu seperti pisau yang menikam jantung saya. Apa yang saya tidak faham? Keseluruhan cerita ini bermula 21 tahun yang lalu. Ketika itu saya adalah center utama pasukan bola jaring University Chulalongkorn dan bakal menamatkan pengajian, sedang mempertimbangkan kerjaya profesional. Suatu hari, seorang rakan memperkenalkan saya kepada sebuah kedai makan yang sedap di kawasan Huai Kuang. Kanika, pernah cuba makanan Melayu asli? Ia dunia yang sama sekali berbeza. Sejujurnya, saya tidak mengharapkan banyak, tetapi kerana ingin tahu, saya pun pergi. Ia sebuah kedai kecil dengan papan tanda warung selera kampung. Sebaik sahaja saya melangkah masuk, bau rempah yang asing menusuk hidung saya. Selamat datang. Seorang lelaki di belakang kaunter menyambut saya dengan senyuman yang ceria. Dia tinggi, berkacamata, dan kelihatan sangat terpelajar. Pertama kali ke sini, saya cadangkan nasi lemak. Nasi lemak? Saya teragak-agak menyebutnya dan dia ketawa. Jangan risau, saya akan buatkan yang tidak pedas. Itulah pertemuan pertama saya dengan Daniel, suami saya. Dia adalah seorang pelajar sarjana dalam bidang perfilman dan bekerja sambilan di kedai makan itu untuk menampung yuran pengajiannya. Makanan yang dihidangkan adalah sepinggan nasi wangi dengan sambal merah pekat, telur rebus, dan ikan bilis goreng. Tangan saya sedikit gemetar semasa mengambil suapan pertama. Tetapi sebaik sahaja sambal itu menyentuh mulut saya terpesona. Rasanya kaya, kompleks, tetapi sangat harmoni. Ia benar-benar sedap. Bagaimana? Wow, hebat. Sejak hari itu, saya datang ke kedai itu 3 kali seminggu. Walaupun saya kata saya datang untuk makan nasi lemak, sebenarnya saya datang untuk bertemu Daniel. Suatu hari dia memulakan perbualan. Awak atlet bola jaring, kan? Saya ada tonton perlawanan Chulalongkorn. Betul ke? Serangan awak sukar dipercayai. Dan begitu sahaja, kami menjadi lebih rapat. Daniel memberitahu bahawa dia juga pernah bermain bola jaring di sekolah di Malaysia. Topik bola jaring yang sama dengan cepat mendekatkan kami. Bola jaring Malaysia sangat berbeza daripada bola jaring Thailand. Ia lebih mementingkan permainan berpasukan dan pertahanannya sangat kukuh. Menarik. Saya mahu lihat. Daniel menunjukkan saya rakaman video perlawanan pasukan wanita Malaysia. Gaya permainannya sama sekali berbeza. Jika Thailand bertaruh pada kelajuan dan teknik individu, Malaysia pula bergantung pada sistem dan pertahanan yang kental. 6 bulan kemudian, kami menjadi pasangan kekasih. Walaupun terdapat perbezaan budaya, saya fikir kami akan dapat mengatasi semuanya kerana Daniel sangat fasih berbahasa Thai dan cepat menyesuaikan diri dengan budaya Thai. Tetapi apabila tiba masanya untuk berkahwin, konflik pertama kami timbul. Kanika, kita balik Malaysia ya. Saya nak kenalkan awak pada ibu bapa saya. Jumpa keluarga awak di Malaysia. Di Malaysia, sebelum kahwin, biasanya kita akan perkenalkan pasangan kepada kedua-dua belah keluarga. Itu adat. Saya dengan berat hati bersetuju untuk menaiki pesawat ke Malaysia. Penerbangan 3 jam itu meletihkan, tetapi melihat wajah Daniel yang gembira, saya bertahan. Di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur Kelia, ibu bapanya sudah menunggu. Selamat datang, Kanika. Ibu Daniel memeluk saya erat. Walaupun bahasa Thainya tidak begitu baik, saya dapat merasakan keikhlasannya. Saya berada di Malaysia selama seminggu dan melihat banyak perkara. Pasar-pasar yang sibuk, masjid-masjid yang indah, perjalanan pulang ke kampung untuk makan laksa,
semuanya baru dan asing. Tetapi keluarga Daniel sangat baik kepada saya. Terutamanya, saya tidak akan pernah lupa laksa yang dimasak oleh ibunya. Kalau nak jadi menantu makcik, kena suka makan laksa tau, katanya berseloroh. Pada mulanya, saya terkejut dengan rasa kuahnya yang pekat. Tetapi anehnya, saya meminta tambah lagi. Kembali ke Thailand, kami mengadakan majlis perkahwinan kecil. Daniel, selepas tamat pengajian, mula bekerja dalam industri media, manakala saya menjadi guru pendidikan jasmani di sekolah menengah. Semuanya berjalan lancar. Saya percaya bahawa jika ada cinta, semua perbezaan budaya boleh diatasi. Tetapi apabila saya mendapat tahu saya hamil, kebimbangan pertama mula muncul. Apakah identiti anak kami nanti, Thai atau Melayu? Daniel ketawa dan berkata, kenapa tidak kedua-duanya? Kita boleh membesarkannya dengan mengambil yang terbaik dari kedua-dua budaya. Tetapi saya tidak pasti. Untuk berjaya di Thailand, saya berpendapat anak kami mesti menjadi orang Thai yang sempurna. Oleh itu, saya membuat keputusan. Kita akan membesarkan anak kita sebagai seorang Thai sejati. Apabila Mali lahir, saya bertegas. Nama anak kita hanya dalam bahasa Thai, Mali. Bagaimana kalau kita berikan nama Melayu juga? Daniel mencadangkan dengan berhati-hati, tetapi saya menggelengkan kepala. Di Thailand, nama Melayu tidak diperlukan. Ia hanya akan mengelirukan. Daniel kelihatan kecewa, tetapi akhirnya mengalah. Saya hanya tahu kemudiannya bahawa Daniel secara senyap-senyap telah memberikan nama Melayu kepada anak kami di dalam hatinya, Maira. Mali membesar menjadi seorang yang cantik. Rambutnya tidak hitam legam, tetapi berwarna perang coklat dengan mata yang besar bulat dan hidung yang mancung. Dia seorang gadis kacukan yang sangat cantik. Wow, cantiknya dia. Nanti boleh jadi model. Jiran-jiran sering berkata begitu. Tetapi saya merasakan perhatian itu sebagai satu beban. Saya tidak mau membesarkannya sebagai seorang anak yang istimewa, tetapi sebagai seorang gadis Thai biasa. Saya menghantarnya ke tadika pada usia 3 tahun. Tentu saja, ia sebuah tadika berbahasa Thai. Kita boleh ajar dia bahasa Melayu di rumah. Tahu dua bahasa adalah satu kelebihan besar, Daniel mencadangkan. Tetapi saya membantah. Bahasa Thai sahaja pun susah untuk dituturkan dengan sempurna. Kenapa perlu merumitkan keadaan? Bahasa Melayu boleh belajar kemudian. Kadang-kadang Daniel bercakap dengan Mali dalam bahasa Melayu, tetapi apabila saya memandangnya, dia segera beralih ke bahasa Thai. Pada usia 5 tahun, Mali pertama kali mula bertanya tentang identiti gandanya. Ibu, kenapa rambut saya tidak hitam seperti kawan saya, Pim? Sebab ayah kamu berambut perang, sayang. Kenapa ayah tidak sama seperti ayah-ayah lain? Saya terdiam seketika, tetapi menjawab dengan tenang. Setiap orang berbeza. Sayang, tetapi kita semua adalah orang Thai yang sama. Mali mengangguk tetapi kelihatan belum faham sepenuhnya. Pada usia 7 tahun, saat yang menentukan tiba. Di sebuah klub sukan komuniti berhampiran rumah, mereka membuka kelas bola jaring untuk kanak-kanak. Ibu pun pernah main bola jaring kan? Saya nak cuba. Hari pertama Mali melangkah masuk ke gimnasium, matanya bersinar melihat bola jaring. Apabila jurulatih menunjukkan pergerakan asas, dia dapat menirunya dengan serta-merta pada percubaan pertama. Wow, ini seorang jenius. Ada sesiapa dalam keluarga yang atlet. Saya pernah bermain bola jaring di universiti. Oh, patutlah. Tapi ini bukan hanya kerana genetik, ini bakat sebenar. Sejak hari itu, kehidupan bola jaring Mali bermula. Dia berlatih setiap hari dan pergi bertanding pada hujung minggu. Dia berkembang pada kadar yang luar biasa. Pada usia 10 tahun, dia menerima anugerah pemain terbaik pasukan kelab. Semasa majlis anugerah, Mali berucap, "Saya sayang ibu dan ayah, dan juga datuk dan nenek. Ibu bapa Daniel telah datang dari Malaysia untuk bertemu cucu perempuan mereka buat pertama kalinya." Maira nenek ni pandai betul. Neneknya berkata dalam bahasa Melayu membuatkan Mali keliru. Maira, siapa tu? Kamulah, sayang. Nama Melayu kamu. Mali memandang saya dengan terkejut. Saya cepat-cepat membetulkan keadaan. Nenek cuma suka panggil kamu begitu, jangan pedulikan. Tetapi sejak hari itu, Mali sering bergumam sendirian di hadapan cermin. Maira, siapa aku sebenarnya? Mengimbas kembali, mungkin kekeliruan identiti Mali bermula dari saat itu.
Apabila dia masuk sekolah menengah, keadaan menjadi lebih rumit. Mali, kau ni bangsa apa? Tai ke Melayu? Seorang rakan bertanya pada hari pertama semasa makan tengah hari. Mali, dengan wajah keliru, menjawab, aku orang Thai. Tak, maksud aku, asal-usul kau, separuh. Kanak-kanak lain ketawa terbahak-bahak, mungkin tanpa niat jahat, tetapi Mali kelihatan sangat sedih. Malam itu, dia bertanya kepada saya, Ibu, siapa saya sebenarnya? Kamu adalah Mali, dan itu yang paling penting. Tapi di sekolah, semua orang tanya saya dari mana. Jawab sahaja dari Bangkok. Bukan. Maksud mereka, nenek moyang saya dari mana? Saya mengeluh. Ayah kamu dari Malaysia, ibu lahir di sini. Tapi yang paling penting, kamu adalah orang Thai. Mali kelihatan tidak puas hati, tetapi tidak bertanya lebih lanjut. Di sekolah, status Mali tidak jelas. Bagi kanak-kanak Thai, dia adalah anak kacukan Melayu. Bagi kanak-kanak kacukan lain, dia kelihatan seperti orang Thai. Mujurlah, dalam pasukan bola jaring, dia diterima. Jaringan Mali itu memang padu. Rakan sepasukan mengiktiraf bakatnya, dan itu menaikkan semangatnya. Tetapi insiden-insiden kecil terus berlaku. Suatu kali ketika kami pergi ke sebuah restoran Malaysia, pelayan bercakap dengan Mali dalam bahasa Melayu. Maaf, saya cakap Thai sahaja. Oh maaf ya, ingatkan orang Melayu, muka macam Melayu. Luuk ruangnya, nak cuba satai dengan kuah kacang, tak apalah. Pelayan itu kelihatan terkejut. Orang Melayu tak makan satai. Dalam perjalanan pulang, Mali bertanya, Ibu, adakah saya pelik? Berdarah Melayu tapi tak cakap Melayu, tak suka makanan Melayu. Tidak pelik, sayang. Kamu cuma dibesarkan sebagai orang Thai, tapi saya juga bukan 100% Thai. Kata-kata itu membuat saya terdiam. Pada tingkatan 2, satu insiden penting berlaku. Ia adalah perlawanan akhir kejohanan peringkat daerah dan dari tempat duduk penonton pasukan lawan kedengaran ejekan yang aneh. Hati-hati dengan budak Malay itu. Jaringannya nak datang sekarang. Seluruh stadium senyap. Pengadil telah memberi amaran, tetapi pada masa itu, mentaliti Mali telah hancur. Biasanya dia menjaringkan tidak kurang dari 30 mata, tetapi hari itu dia hanya menjaringkan 10 mata. Selepas perlawanan, Mali menangis teresak-esak di dalam kereta. Kenapa mereka layan saya macam tu? Saya cuma nak main bola jaring. Sebab di dunia ni ada orang-orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Jangan pedulikan. Macam mana saya boleh tak pedulikan? Di mana sahaja saya pergi, saya orang luar, baik di kalangan orang Thai maupun orang Melayu. Malam itu, saya berbincang serius dengan Daniel. Mali menderita kerana identiti gandanya. Saya dah cakap dengan awak, kita kena ajar dia budaya Melayu. Mesti ada keseimbangan. Adakah itu penting sekarang? Tentu sekali penting. Mali juga orang Melayu. Untuk berjaya di Thailand. Berjaya, apa kalau anak kita tidak bahagia? Buat pertama kalinya, Daniel meninggikan suara kepada saya. Seolah-olah semua emosi yang terpendam dalam dirinya telah meletup. Beberapa hari kemudian, Daniel mencadangkan, cuti musim panas ni, kita balik Malaysia. Mali pun nak jumpa datuk dan nenek. Tapi dia ada kem bola jaring. Seminggu sahaja. Mali pun perlukan rehat. Saya dengan berat hati bersetuju. Tidak tahu bahawa keputusan ini akan mengubah segalanya. Sebelum bercerita tentang perjalanan ke Malaysia, saya mesti menceritakan bagaimana Mali menjadi bintang baru bola jaring Thailand. Pada usia 14 tahun, sebagai pelajar tahun pertama sekolah menengah atas, dia sudah berada dalam radar pencari bakat dari pelbagai universiti. Dengan ketinggian 175 cm, lompatan yang luar biasa, dan naluri bola yang semula jadi, segalanya sempurna. Puan Kanika, Mali sangat istimewa. Tahapnya sudah melepasi peringkat sekolah menengah, kata jurulatih sekolah. Menjadi pemain utama sebagai pelajar tahun pertama adalah kali pertama dalam sejarah sekolah. Dalam musim pertamanya, Mali menjaringkan purata 22 mata setiap perlawanan. Sebuah akhbar tempatan menyiarkan artikel dengan tajuk Permata Bola Jaring dari Thonburi dan pencari bakat dari universiti-universiti mula datang ke sekolah kami. Universiti Thammasat telah menunjukkan minat.
Ada hubungan dari Universiti Kasetsart dan Chulalongkorn mahu menandatangani kontrak awal. Saya merasa seperti terbang di awan kerana gembira. Impian yang tidak dapat saya capai akan menjadi kenyataan melalui anak perempuan saya. Begitulah yang saya fikirkan. Pada usia 15 tahun, satu peristiwa yang lebih besar berlaku. Panggilan dari Persatuan Bola Jaring Thailand. Kami ingin menjemput Cik Mali Sornova untuk menyertai sesi pemilihan pasukan remaja kebangsaan. Saya tidak percaya dengan telinga saya. Biasanya, atlet memasuki pasukan ini pada usia 17 atau 18 tahun, manakala Mali dijemput pada usia 15 tahun. Pada hari pemilihan, kami pergi ke pusat latihan. Terdapat 60 atlet terbaik dari seluruh negara berkumpul di sana dan di antara mereka, Mali menonjol. Siapa gadis itu? Dia sangat hebat. Lihat sudut serangannya. Luar biasa. Atlet-atlet lain juga kagum dengan kebolehan Mali. Selepas seminggu ujian, keputusan diumumkan. Mali Sornova telah terpilih. Dia adalah yang termuda di antara 18 atlet yang dipilih dan lebih-lebih lagi mendapat tempat dalam skuad utama di posisi goal attack. Dalam perjalanan pulang menaiki pesawat, Mali berkata, "Ibu, rasanya seperti mimpi. Saya akan mewakili Thailand. Kamu layak, sayang, dan ini barulah permulaan." Pada saat itu, mata Mali benar-benar bersinar. Saya masih ingat dengan jelas image-nya berdiri dengan bangga dalam jersey dengan bendera Thailand. Kejohanan antarabangsa pertama berlangsung di Filipina. Mali gementar tetapi bermain dengan cemerlang, menjaringkan 18 mata menentang Indonesia dan 21 mata menentang Malaysia. Lebih-lebih lagi, dia menerima anugerah pemain muda terbaik kejohanan. Masa depan Thailand kelihatan sangat cerah, kata pengulas PPTV. Mali dalam sekelip mata menjadi bintang peringkat kebangsaan. Apabila dia kembali ke sekolah, suasananya telah berubah sepenuhnya. Apabila dia berjalan di koridor, semua orang berbisik. Itu pemain kebangsaan, kena minta tanda tangan. Mali keliru dan gembira pada masa yang sama. Akhirnya, dia diiktiraf sebagai bintang bola jaring, bukan hanya sebagai gadis berketurunan Melayu. Tawaran kontrak penajaan untuk atlet muda dari Nike tiba. Walaupun jumlahnya tidak besar, makna simboliknya sangat besar. Mali Sornova, masa depan bola jaring wanita Thailand, kata wakil Nike semasa menandatangani kontrak. Saya menangis melihat Mali bergambar. Anak perempuan saya telah menjadi wakil sebenar Thailand, tetapi saat kegemilangan itu tidak bertahan lama. COVID-19 mengubah segalanya. Kejohanan dibatalkan, latihan ditangguhkan. Mali terpaksa menghabiskan seluruh masanya di rumah. Pada mulanya, semuanya boleh ditahan. Kami menghabiskan masa bersama sebagai sebuah keluarga, atau dia berlatih sendirian di halaman belakang. Tetapi perlahan-lahan suasana mula berubah. Semua ni sebab virus dari China tu. Habis semua jadi kacau, kata seorang pelajar semasa kelas dalam talian. Seorang lagi menambah, betul tu, semua sebab orang Asia. Wajah Mali di skrin menjadi kaku. Guru telah memberi amaran, tetapi hatinya telah terluka. Sesuatu yang serupa tetapi ditujukan kepada orang Melayu mula berlaku disebabkan oleh ketegangan politik yang meningkat, jenayah kebencian terhadap orang berketurunan Melayu semakin banyak. Suatu hari, Daniel mengalami insiden yang tidak menyenangkan dalam perjalanan pulang dari kedai. "Baliklah negara kau, orang Malay." Seseorang menjerit kepadanya dan menolaknya. Mujurlah dia tidak cedera parah, tetapi semangatnya telah luntur. Apabila Mali mendengar tentang ini, dia bertanya, "Ayah, apa salah kita? Kita tak buat apa-apa salah, sayang. Masalahnya ada pada orang yang jahil." Tetapi wajah Mali tetap muram. Beberapa hari kemudian, satu kejadian yang lebih mengejutkan berlaku. Di Instagram, Mali mula muncul komen-komen yang menghina. "Dasar tai palsu. Baliklah ke Malaysia kau tu. Wakil Thailand? Lawak betul." Mali melemparkan telefon pintarnya dan menghempas pintu biliknya. "Kenapa mereka layan saya macam ni? Saya lahir di sini." Malam itu, buat pertama kalinya Mali berkata, "Ibu, saya nak tahu Malaysia tu tempat macam mana." Pada tahun kedua wabak, keadaan menjadi lebih buruk. Sekolah dibuka semula, tetapi suasananya tidak lagi sama. Pandangan mata di sebalik pelitup muka menusuk tajam. "Hei, pakai topeng tu betul-betul. Jangan jangkitkan kami." Seseorang menjerit kepada Mali di koridor.
Mali berpura-pura tidak mendengar, tetapi saya melihatnya menggenggam penumbuknya. Latihan bola jaring disambung semula, tetapi semangat yang dahulu telah hilang. Dalam pasukan juga timbul keretakan kecil. Mali, kau okey tak? Preya, kapten pasukan bertanya. Mereka pernah menjadi kawan baik, tetapi baru-baru ini telah renggang. Ya, aku okey. Cuma, ibu bapa aku pesan, jangan rapat sangat dengan orang Melayu. Maaf ya, wajah Mali terkejut. Dia merasa dikhianati oleh kawan baiknya sendiri. Perkara seperti ini berlaku bukan sekali dua. Dia tidak dijemput ke parti pasukan, dan perbualan di bilik persalinan sering terhenti apabila dia masuk. Mereka hanyalah rakan sepasukan di gelanggang. Di luar gelanggang, dia adalah orang luar. Suatu hari, satu insiden besar berlaku. Ia adalah perlawanan menentang musuh tradisi. Sebaik sahaja Mali melangkah ke gelanggang, dari tempat duduk penyokong lawan kedengaran sorakan, Malaysia, Malaysia, Malaysia. Perlawanan terganggu. Pengetua sekolah kami mengambil mikrofon dan memberi amaran, tetapi suasananya telah rosak. Hari itu, Mali bermain paling teruk. Hantaran tengahnya tidak melepasi jaringannya keluar gelanggang. Seolah-olah semangatnya telah runtuh. Pada suku ketiga, Mali mendekati jurulatih dan berkata, "Saya tak boleh main lagi. Tolong gantikan saya." Itulah kali pertama dia meminta untuk dikeluarkan dari gelanggang. Selepas perlawanan, sebaik sahaja kami masuk ke dalam kereta, Mali menangis tersesak-sesak. "Ibu, saya tak tahan lagi." "Tak tahan apa? Bola jaring, mewakili Thailand, semua ni. Ini cuma fasa yang sukar. Semuanya akan berlalu." "Tak, Ibu. Ibu tak faham. Ibu tak tahu betapa sakitnya setiap hari. Saya bukan orang Thai, sekurang-kurangnya di mata semua orang." Malam itu, Mali menanggalkan jersey pasukan remaja Thailand dan menyumbatnya jauh ke dalam almari. Pagi esoknya, saya melihat satu pemandangan yang mengejutkan. Mali sedang asyik menonton sesuatu di komputer ribanya. Ia adalah perlawanan kejohanan bola jaring kebangsaan Malaysia. "Kamu tengok apa tu? Bola jaring wanita Malaysia, kejohanan kebangsaan. Kenapa kamu tengok ni?" "Saja ingin tahu." Para pemain di skrin mungkin tidak sekuat pemain Thailand, tetapi mereka menunjukkan pertahanan yang luar biasa. Dan yang paling mengagumkan adalah semangat berpasukan mereka. Cara mereka berpelukan dan memberi semangat antara satu sama lain menunjukkan ikatan yang kuat. "Wow, hebatnya. Pemain ni tak tinggi tapi tekniknya bagus betul." Mata Mali bersinar. Itulah ekspresi hidup yang sudah lama saya tidak lihat. Beberapa hari kemudian, Daniel berkata, "Nenek sakit tenat. Cuti musim panas ni kita balik Malaysia." "Ya." Biasanya saya akan membantah, tetapi melihat keadaan Mali, saya merasakan satu perubahan diperlukan. "Baiklah, jom kita pergi." Mali terkejut bertanya, "Betulkah, Ibu? Kita akan ke Malaysia?" "Ya, untuk beberapa minggu." "Wow. Boleh kita tengok bola jaring Malaysia?" Buat pertama kalinya dia menunjukkan rasa teruja sebegitu. Sehari sebelum berlepas, Mali berlatih mengucapkan salam dalam bahasa Melayu. "Selamat sejahtera, nama saya Mali." Daniel ketawa dan mengajarnya. "Kamu juga boleh sebut Maira. Itu nama Melayu kamu, Maira." Bunyinya pelik, tapi mungkin saya akan suka. Ketika itu saya belum tahu bahawa nama ini akan mengubah hidup Mali selamanya. Di lapangan terbang, Mali bertanya, "Ibu, di Malaysia nanti orang akan pandang saya pelik tak?" "Ibu tak tahu, sayang. Kena pergi sana, baru tahu." Melihat pesawat berlepas, saya merasa bimbang. Bagaimana jika Malaysia menyakiti Mali lagi? Tetapi kadang-kadang, tempat yang menyakitkan kita juga boleh menjadi tempat penyembuhan. Sepanjang penerbangan 3 jam melintasi Teluk Thailand, Mali menonton video-video bola jaring Malaysia. Dia sudah menghafal nama ramai pemain Malaysia seperti An Najwa Azizan, Norashikin Kamal Zaman, dan Karishma S. Loganathan. "Ibu, korak permainan bola jaring Malaysia ni luar biasa. Mungkin tak ada kekuatan macam tu, tapi tekniknya di tahap tertinggi." Melihat Mali bercakap tentang bola jaring dengan begitu bersemangat, saya mempunyai perasaan yang bercampur baur. Seolah-olah dia cuba mencari sesuatu dalam bola jaring Malaysia yang tidak dapat diberikan oleh bola jaring Thailand. Apabila kami tiba di Clear, ibu bapa Daniel sudah menunggu. "Ya Allah, Maira nenek, dah besar cucu nenek." Neneknya memeluk Maira erat.
Mali kelihatan sedikit malu, tetapi di wajahnya ada ketenangan. "Apa khabar, Nek?" Mali memberi salam dengan lohat yang tidak biasa. Walaupun dia tidak fasih berbahasa Melayu, seolah-olah hati mereka saling memahami. Neneknya berkata sesuatu kepada Daniel, dan dia menterjemah. "Nenek kata dia rindu sangat kat kamu. Kamu kebanggaan nenek." Dalam perjalanan ke pangsapuri mereka di Kuala Lumpur, Mali dengan rasa ingin tahu melihat keluar tingkap. Bangunan-bangunan pangsapuri yang padat, papan-papan tanda dalam tulisan Rumi, gerai-gerai nasi lemak, semuanya baru dan asing. "Ibu, kat sini, semua orang nampak macam ayah. Pelik, tapi dalam cara yang baik. Apabila kami sampai di rumah, semua saudara mara telah berkumpul. Sepupu-sepupu, makcik dan pakcik, semuanya menyambut Maira dengan mesra." "Wow, cantiknya Maira. Betul ke kamu handal main bola jaring?" Hebatnya, pada mulanya Daniel terpaksa menterjemahkan segalanya. Tetapi tidak lama kemudian suasana menjadi lebih selesa. Terutamanya Liana, sepupu yang sebaya dengan Mali, sangat menjaga Mali. "Kak Maira, saya dengar akak main bola jaring hebat gila." "Saya pun pernah main kat sekolah," kata Liana dalam bahasa Thai yang agak baik, jadi komunikasi tidak menjadi masalah. "Betul ke? Akak pun dalam pasukan sekolah." Mereka dengan cepat menjadi kawan baik. Untuk makan malam, nenek menyediakan nasi lemak dan satai. "Maira, boleh makan pedas tak?" Apabila Daniel menterjemah, Mali menggelengkan kepala. "Belum biasa sangat. Tak apa, lama-lama nanti biasalah." Neneknya dengan prihatin menyediakan hidangan lain yang tidak pedas untuk Mali. Keprihatinan ini menyentuh hati Mali. Selepas makan malam, Liana mencadangkan, "Kak Maira, esok nak ikut pergi tengok gimnasium sekolah saya tak? Kebetulan pasukan bola jaring tengah berlatih." "Betul ke?" "Mestilah." "Akak nak sangat." Mata Mali bersinar. Keesokan harinya, kami pergi ke sebuah sekolah sukan wanita di Kuala Lumpur. Walaupun cuti musim panas, klub bola jaring masih berlatih dengan gigih. Wow, ada pemain dari Thailand datang melawat. Tingginya, pemain-pemain bola jaring Malaysia memandang Mali dengan rasa ingin tahu. Jurulatih mendekati kami. "Saya dengar kamu pemain pasukan remaja Thailand. Satu penghormatan bagi kami." Liana membantu menterjemah. Ya, terima kasih. Kalau tak keberatan, nak cuba berlatih dengan kami. Ini akan jadi pengalaman yang baik untuk pemain-pemain kami." Mali memandang saya, matanya penuh rayuan. "Boleh tak, Ibu? Tentu saja, sayang. Pergilah berseronok." Mali meminjam satu set pakaian latihan dan berlari ke gelanggang. Pada mulanya, dia kelihatan sedikit kekok kerana bahasa dan gaya permainan berbeza. Tetapi sebaik sahaja bola mula melantun, segalanya menjadi semula jadi. Istilah bola jaring adalah bahasa universal. Apa yang mengejutkan saya adalah cara pemain-pemain Malaysia menerimanya. Apabila Mali membuat jaringan yang baik, semua orang berlari dan menepuk tangannya. Dan apabila dia membuat kesilapan, sorakan semangat kedengaran. Tak apa, cuba lagi." Mali tersenyum gembira. Itulah senyuman yang sudah lama tidak saya lihat. Selepas latihan, semua orang duduk dalam bulatan di lantai gimnasium dan mula berbual. "Maira, apa beza bola jaring Thailand dengan Malaysia?" seorang gadis bertanya. Liana menterjemah. Mali berfikir sejenak lalu menjawab. "Di Thailand, lebih banyak penekanan pada kebolehan individu. Di sini, semangat berpasukan kamu semua luar biasa. Saya sangat kagum. Jadi, gaya mana yang kamu lebih suka?" "Sebenarnya, saya selalu bermimpi untuk bermain dalam satu pasukan seperti ini." Kata-kata ini membuatkan semua orang terdiam. Kapten pasukan berdiri, mendekati, dan memeluk Maira. "Maira, kalau awak nak main dengan kami, awak sentiasa dialu-alukan. Kita satu pasukan." Air mata bergenang di mata Mali. Apabila kami meninggalkan gimnasium, Mali berkata, "Ibu, di sini saya tak perlu jadi istimewa." "Apa maksud kamu?" "Di Thailand, saya sentiasa perlu buktikan yang saya orang Thai, yang saya berhak berada di sini. Di sini, saya rasa diterima seadanya." Malam itu, Mali bertukar-tukar kenalan dengan gadis-gadis kelab bola jaring Malaysia. Mesej-mesej dalam bahasa Thai dan bahasa Melayu yang tidak fasih yang mereka hantar membuatkan saya berasa aneh. Seminggu berlalu dengan cepat. Sehari sebelum kami berlepas,
gadis-gadis kelab bola jaring mengadakan majlis perpisahan kecil untuknya. Myra, awak mesti datang lagi ya. Bila balik Thailand, jangan lupa tulis surat kat kami. Mali menangis. Ini kali pertama saya rasa diterima macam ni. Terima kasih banyak-banyak. Di dalam kereta, dalam perjalanan ke lapangan terbang, Mali berkata, "Ibu, saya nak main bola jaring di Malaysia." Jantung saya berdegup kencang, tetapi pandangan matanya terlalu serius untuk saya abaikan. Kembali ke Thailand, Mali telah berubah sepenuhnya. Setiap hari dia bangun awal untuk menonton perlawanan kejohanan kebangsaan Malaysia dan mula belajar bahasa Melayu. Di dinding biliknya, muncul poster-poster pemain bola jaring Malaysia. "Kamu tak pergi latihan sekolah ke?" "Pergi. Tapi apa? Tak seronok. Semua orang anggap saya sebagai pesaing sahaja." Itu benar. Sukan di sekolah-sekolah menengah Thailand adalah persaingan sengit untuk mendapatkan tempat di universiti. Pencapaian individu lebih penting daripada semangat berpasukan. Pada bulan September, apabila tahun persekolahan baru bermula, Mali masih pemain utama pasukan, tetapi sesuatu telah berubah. Api di matanya yang dahulu telah padam. Suatu hari, berita yang mengejutkan tiba. Mali telah menolak panggilan ke kem latihan pasukan kebangsaan. Jurulatih menelefon saya. Saya dimaklumkan, Mali tidak akan menyertai kem musim luruh pasukan remaja. Kenapa dia buat macam tu? Mali, kenapa? Ibu, saya tak nak wakil Thailand lagi. Apa yang kamu cakap ni? Kamu dah berusaha keras. Itu usaha ibu. Saya cuma nak buat ibu gembira. Kata-kata ini menikam saya. Tapi ini masa depan kamu. Kamu kena masuk universiti. Di Malaysia pun ada universiti. Apa? Dan pada masa itu, Mali membuka komputer ribanya untuk saya lihat. Di skrin terdapat maklumat tentang bola jaring di Universiti Malaysia. Universiti Malaya, Universiti Putra Malaysia. Terdapat banyak pasukan yang kuat di sana. Kamu tak boleh cakap bahasa Melayu. Apa kamu nak buat di sana? Saya akan belajar. Saya dah mula pun, barulah saya tahu bahawa Mali setiap malam belajar bahasa Melayu secara dalam talian. Pada bulan Oktober, satu titik perubahan berlaku. 1 email dari Persekutuan Bola Jaring Pelajar Malaysia tiba. Ia daripada jurulatih sebuah sekolah sukan di Kuala Lumpur. "Kami sangat berminat dengan pemain Myra Sornova. Jika boleh, kami ingin menjemputnya untuk berpindah sekolah dan bermain bola jaring di sekolah kami." Pada mulanya, saya fikir saya akan mengabaikannya kerana tawaran itu terlalu tidak masuk akal. Tetapi Mali sudah tahu mengenainya. "Ibu, ada surat dari sekolah di KL sampaikan? Macam mana kamu tahu? Jurulatih hantar pada saya juga. Dan saya nak pergi." "Tak mungkin. Chulalongkorn sedang menunggu kamu." "Saya tak akan masuk Chulalongkorn." Malam itu kami bertengkar hebat. Daniel cuba untuk bersikap neutral, tetapi akhirnya memihak kepada Mali. Bukankah yang paling penting Mali bahagia? Bahagia? Melepaskan masa depannya itu bahagia? Masa depan bukan hanya ada satu jalan. Di Malaysia pun boleh berjaya. Saya merasa dikhianati. Suami saya sendiri pun tidak menyebelahi saya. Beberapa hari kemudian, Mali mengucapkan kata-kata yang muktamad. "Ibu, di Malaysia, saya boleh jadi sekadar seorang pemain bola jaring, bukan pemain berketurunan Melayu." Saya tidak tahu bagaimana hendak menjawab. Pada bulan November, Mali menonton perlawanan akhir kejohanan pelajar Malaysia di YouTube dan menangis. Kenapa? Sekolah tu masuk separuh akhir. Kalau saya ada di sana, pemandangan itu menghancurkan hati saya. Dia benar-benar merindui Malaysia. Pada bulan Disember, semasa Christmas, Daniel mencadangkan, "Kita hadiahkan Mali perjalanan ke Malaysia untuk hari jadinya." "Apa? Biarkan dia pergi beberapa minggu untuk berlatih di sekolah itu. Kemudian balik. Kalau selepas itu pendapatnya masih tak berubah, kita terpaksa lepaskan dia pergi." Selepas berfikir panjang, saya bersetuju. Jika saya tidak dapat menghalangnya, biarkan dia mencuba sendiri dan membuat keputusan. Mali sangat gembira. "Betul ke, Ibu? Saya betul-betul boleh pergi?" Selama 2 minggu. Tidak lama kemudian, Mali seorang diri terbang ke Malaysia. Membiarkan seorang gadis berusia 16 tahun pergi sendirian sangat membimbangkan, tetapi keluarga sepupunya, Liana,
berjanji akan menjaganya. Kami membuat panggilan video setiap hari. Macam mana? Ada apa-apa masalah tak? Tak ada langsung. Seronok sangat. Mali di skrin kelihatan sangat gembira. Dia memakai pakaian sukan sekolah di Kuala Lumpur, makan roti canai dengan kawan-kawan barunya dari Malaysia, dan bergurau dalam bahasa Melayu yang tidak fasih. Ibu, di sini saya rasa saya dihargai. Rasa seperti sebahagian daripada pasukan. 2 minggu berlalu. Mali kembali dengan kelihatan sangat yakin. Ibu, saya dah buat keputusan. Saya akan ke Malaysia. Saya tidak dapat menghalangnya lagi. Pandangan mata anak perempuan saya memberitahu bahawa inilah yang dia benar-benar mahukan. Dan pada bulan Februari, tawaran beasiswa penuh dari Chulalongkorn tiba. Jurulatih pasukan bola jaring Chulalongkorn sendiri datang ke rumah kami. Mali adalah pemain yang kami cari. Kami akan berikan beasiswa penuh dan syarat-syarat terbaik. Mali mendengar dengan sopan, tetapi di wajahnya tiada sebarang emosi. Terima kasih. Saya perlu fikirkan. Selepas jurulatih itu pergi, saya meletup. Kamu faham tak ini peluang sebesar mana? Saya faham. Tapi saya dah putuskan nak ke Malaysia. Itu Chulalongkorn, University tempat ibu belajar. Di sana ada program bola jaring terbaik di Thailand. Itu impian ibu, bukan impian saya. Kata-kata itu membuat saya terdiam. Di atas meja terdapat surat tawaran dari Chulalongkorn dan borang pertukaran sekolah ke sekolah di Kuala Lumpur, seperti syurga dan neraka. Apa kamu nak buat dengan sijil sekolah Malaysia? Saya akan masuk universiti di Malaysia dan terus bermain bola jaring. Kamu tahu tak berapa gaji Liga Profesional Malaysia? Cuba realistik sikit. Duit bukan segala-galanya. Tapi itu hidup kamu. Ya, hidup saya, bukan hidup ibu. Mali menjerit. Saya tidak pernah melihatnya begitu. Daniel cuba campur tangan, tetapi tidak berjaya. Dua-dua bertenang. Mali, ibu buat semua ni untuk kamu. Untuk saya atau untuk impian ibu yang tak tercapai? Keheningan menyelubungi kerana Mali telah mengatakan kebenaran. Adakah saya benar-benar memikirkan tentang Mali atau tentang diri saya sendiri? Perang dingin selama seminggu berterusan. Kami hanya bertemu semasa makan malam, tetapi tidak bercakap. Suatu malam, saya mendengar tangisan dari bilik Mali. Saya teragak-agak di hadapan pintu, tetapi akhirnya mengetuk. Mali, ibu boleh masuk? Masuklah. Mali sedang duduk di atas katil melihat gambar-gambar bersama rakan-rakannya dari Malaysia. Mesti susah untuk kamu. Kalau ibu faham saya, takkan jadi susah. Ibu takut nanti kamu menyesal. Saya dah menyesal pun. Setiap hari saya di sini, di Thailand, adalah satu penyesalan. Dan pada masa itu, Mali memberikan saya diarinya. Di dalamnya terdapat tulisan berselang-seli dalam bahasa Melayu dan bahasa Thai. Hari ni kat latihan, saya kena ejek lagi budak Malay. Jurulatih pura-pura tak dengar. Sampai bila saya kena buktikan saya ni orang Thai, jantung saya sakit. Di Malaysia, semuanya lain. Saya diterima dari awal. Semua orang panggil saya Maira. Kami makan sama-sama. Saya rasa saya sebahagian daripada pasukan yang sebenar. Tapi kamu orang Thai. Betul ke? Jadi kenapa tak ada siapa anggap saya orang Thai? Saya tidak dapat menjawab. Beberapa hari kemudian, kaunselor sekolah menelefon. Puan Kanika, saya dengar Mali tolak tawaran Chulalongkorn. Betul ke? Dia belum putuskan lagi. Universiti lain pun berminat. Thammasat, Kasetsart. Terima kasih. Kami akan fikirkan. Saya meletakkan telefon dan mengeluh. Mengapa dia menolak peluang yang dicemburui semua orang? Malam itu, Daniel berkata dengan nada serius, "Sayang, biarkan Mali pergi." Awak betul-betul fikir macam tu? Di mana seseorang itu tidak bahagia, dia tidak akan pernah berjaya. Kita datang ke Thailand untuk kehidupan yang lebih baik kan? Mali pun sedang mencari kehidupan yang lebih baik untuknya. Maksud awak, kehidupan yang lebih baik di Malaysia? Untuk Mali, mungkin ya. Pada bulan Mac, saya tidak dapat menangguhkan keputusan lagi. Chulalongkorn mahukan jawapan dan sekolah di Kuala Lumpur perlu mengesahkan masa perpindahan. Kami mengadakan mesyuarat keluarga. Mali, saya bertanya untuk kali terakhir. Kamu betul-betul nak ke Malaysia? Ya. Kamu takkan menyesal? Kalau saya tak pergi, saya akan menyesal seumur hidup. Pandangan mata Mali begitu tegas. Kalau begitu,
Ada satu syarat. Kamu mesti lulus ujian kecekapan bahasa Melayu sekurang-kurangnya tahap 4 dan semua cuti mesti pulang ke rumah. Saya janji. Mali datang dan memeluk saya. Ibu, saya sayang ibu. Terima kasih sebab faham saya. Sebenarnya saya tidak faham. Saya hanya memutuskan untuk menghormati pilihan anak perempuan saya. Beberapa hari kemudian, saya menghantar surat penolakan yang sopan kepada Chulalongkorn. Jawabannya, ringkas. Amat dikesali. Semoga Mali berjaya di masa hadapan. Sebaliknya, dari sekolah di Kuala Lumpur, mesej alu-aluan diterima. Kami menantikan atlet kami, Maira. Kami akan bantu dia menjadi pemain terbaik. Tiada jalan untuk berpatah balik. Mali akan pergi ke Malaysia. 25 Mac, lapangan terbang antarabangsa Suvarnabhumi. Bagasi Mali lebih sedikit daripada yang saya jangkakan. 2 buah beg pakaian dan sebuah beg berisi bola jaring. Adakah itu sahaja yang diperlukan untuk 17 tahun kehidupan? Kamu dah bawa semua yang perlu? Dah, Bu. Yang lain saya beli kat Malaysia nanti. Kenapa laluan ke kaunter daftar masuk begitu pendek? Tidak lama kemudian, kami berada di kawasan pemeriksaan keselamatan. Pelawat tidak dibenarkan masuk. Kata-kata pegawai keselamatan membawa saya kembali ke realiti. Saya benar-benar sedang menghantar anak perempuan saya pergi. Daniel memeluk Mali erat. Jaga diri baik-baik, nak. Kalau ada apa-apa, telefon ayah terus. Baik ayah, sayang ayah. Giliran saya. Saya memeluk Mali dan air mata jatuh. Maafkan ibu sebab dah tekan kamu. Tak adalah, ibu. Ibu adalah ibu yang terbaik. Cuma saya dah pilih jalan yang lain. Berbahagialah, faham? Saya janji. Saya melihat Mali berjalan melepasi kawasan pemeriksaan keselamatan. Dia berpaling dan melambai kepada saya. Pemandangan ini sama seperti kali pertama dia pergi ke sekolah. Tiba-tiba Mali berlari kembali ke arah saya. Ibu, hampir terlupa. Dia mengeluarkan sepucuk surat dari sakunya dan meletakkannya di tangan saya. Baca bila kapal terbang dah berlepas. Dan dia berlari pergi lagi. Saya melihat susuk tubuhnya sehingga hilang dari pandangan. Di dalam kereta dalam perjalanan pulang, saya membuka surat itu. Untuk ibu, terima kasih kerana membesarkan saya selama 17 tahun. Keputusan saya mungkin telah membuat ibu sangat sedih. Saya minta maaf sangat-sangat. Tapi ibu, saya sayang ibu lebih dari yang ibu sangka. Saya mula main bola jaring sebab nak jadi macam ibu. Saya berlatih keras untuk buat ibu gembira. Saya takkan lupa muka bangga ibu masa saya pakai jersey pasukan Thailand. Hanya untuk itu sahaja pun sudah berbaloi. Tapi ibu, di Thailand saya rasa susah nak bernafas. Setiap hari saya kena buktikan saya sebahagian dari sini, yang saya berhak berada di sini. Saya dah terlalu penat. Di Malaysia, buat pertama kalinya saya boleh jadi diri saya sendiri. Bila orang panggil saya Maira, hati saya anehnya jadi tenang. Seolah-olah saya dah jumpa bahagian diri saya yang hilang. Ibu cuba besarkan saya jadi orang Thai yang sempurna, kan? Sebab ibu percaya itu yang terbaik untuk saya. Saya faham. Tapi ibu, saya tak boleh jadi orang Thai yang sempurna sebab saya juga orang Melayu. Walaupun ibu tak ajar saya, dalam darah saya mengalir darah Melayu. Bila saya pertama kali betul-betul cuba makanan Melayu, bila nenek panggil saya Maira nenek, bila saya jerit, boleh. Bersama kawan-kawan di Malaysia, ada sesuatu yang kena pada tempatnya. Saya bukan pengkhianat. Saya cuma cuba untuk jadi lengkap, supaya Mali orang Thai dan Maira orang Melayu boleh jadi satu. Saya percaya suatu hari nanti ibu akan faham kenapa saya pilih jalan ni, kenapa ia begitu penting bagi saya. Saya akan berusaha keras di Malaysia. Saya janji akan jadi anak yang ibu akan banggakan. Cuma mungkin bukan dengan cara yang ibu bayangkan. Sayang ibu, sangat-sangat. Maira ibu. Saya menangis teresak-esak membaca surat itu. Daniel memegang bahu saya. Anak kita dah betul-betul dewasa. Kembali ke rumah, saya membuka pintu bilik Mali. Di dalam bilik yang kosong, hanya jersey pasukan remaja Thailand yang tergantung sendirian. Di bawahnya ada sekeping nota. Ibu, saya tinggalkan ni di sini sebab ini pun sebahagian dari saya. Tapi mulai sekarang, saya akan cuba pakai jersey yang lain. Keesokan harinya, kehidupan biasa kelihatan aneh. Saya bangun dan Mali tiada di sana. Semasa makan malam, ada satu tempat kosong.
Mali macam mana? Rakan sekerja bertanya. Saya menjawab dengan mengelak. Dia dah pergi belajar di sebuah sekolah bola jaring yang kuat di Malaysia. Apa? Kenapa? Kat sini syaratnya jauh lebih baik. Saya tiada jawapan. Seminggu kemudian, panggilan video dari Mali tiba. Ibu, saya okey. Mali di skrin memakai pakaian seragam sekolah di Kuala Lumpur. Dia kelihatan seperti seorang pelajar sekolah menengah Malaysia biasa. Sekolah macam mana? Tengah biasakan diri. Pelajar susah sikit, tapi kawan-kawan tolong. Di belakangnya kedengaran riuh rendah. Maira, bagi kami say hi. Kawan-kawan Malaysianya menjenguk ke kamera. Assalamualaikum, makcik. Maira sihat je? Di tengah-tengah gadis-gadis yang ketawa, Mali tersenyum lebar. Itulah senyuman yang ikhlas dan selesa yang jarang saya lihat di Thailand. Selepas panggilan itu, saya mempunyai perasaan yang bercampur baur. Saya gembira melihatnya bahagia. Tetapi pada masa yang sama saya kesal kerana dia tidak pernah kelihatan begitu di Thailand. Pada bulan Oktober, sekeping gambar dari Mali tiba. Ia adalah berita tentang dia akan menyertai sesi pemilihan pasukan remaja Malaysia. Di sini mereka tak tengok kerakyatan, mereka cuma tengok kemahiran. Pada bulan November, satu lagi berita tiba. Ibu, saya dah masuk pusingan pemilihan akhir pasukan remaja. Apa? Saya tidak percaya telinga saya. Dia baru berada di Malaysia selama 3 bulan. Tahniah, nak. Ibu sangat bangga dengan kamu. Itulah kali pertama saya mengucapkan tahniah kepadanya dari lubuk hati saya. Pada bulan Disember, sebelum Christmas, Mali pulang bercuti. Mali yang saya temui di lapangan terbang telah berubah dengan ketara. Dia lebih yakin dengan wajah yang berseri, dan yang paling penting, dia kelihatan sangat tenang. Ibu, rindunya kat ibu. Ibu pun. Tak kurus ke? Latihan berat, tapi seronok. Dalam perjalanan pulang, Mali bercakap di telefon dalam bahasa Melayu. Walaupun tidak lancar, ia sangat semula jadi. Dah pandai cakap Melayu ya? Hari-hari guna, jadi dah biasa. Semasa makan malam, Mali menggunakan tangan untuk makan. Oh, dah boleh makan makanan Melayu? Ya, dah banyak boleh makan, tapi tak tahan pedas sangat. Saya perasan banyak perubahan kecil. Cara makan dengan tangan yang semula jadi, cara menunduk hormat gaya Melayu, dan kadang-kadang dalam perbualan terselit perkataan-perkataan Melayu. Ibu, saya banyak berubah kan? Ya, tapi kamu nampak sangat bahagia. Saya sangat bahagia. Macam baru pertama kali jumpa tempat saya. Kata-kata ini membuat saya berfikir. Jadi selama ini saya tidak memberikan tempat yang sebenar untuk anak perempuan saya dalam hidup. Cuti 2 minggu berakhir. Tiba masanya untuk kembali ke Malaysia. Ibu, kali ini jangan nangis ya. Ibu takkan nangis, dah biasa. Tetapi saya menangis lagi. Kali ini air mata yang berbeza. Bukan kerana sedih, tetapi kerana bangga dengan kematangan anak perempuan saya. Januari, tahun baru bermula. Tahun baru pertama tanpa Mali. Suatu hari saya menonton YouTube dan terkejut. Mali muncul dalam sebuah video bertajuk Kejohanan Bola Jaring Pelajar Malaysia. Adakah ini pemain import yang datang membantu pasukan? Sama sekali tidak. Beliau adalah ahli rasmi pasukan Sekolah Sukan Kuala Lumpur. Kata-kata pengulas sangat memuji. Saya menonton video perlawanan itu. Mali telah menjadi pemain yang sama sekali berbeza. Dahulu dia lebih banyak bermain secara individu, sekarang dia sepenuhnya pemain berpasukan. Hantaran Maira sangat tepat. Dia telah beralih dari posisi penyerang menjadi center, dari seorang penjaring menjadi seorang pengatur permainan. Saya memutuskan untuk membaca komen. Maira ni power gila. Dia bukan orang Melayu ke? Gaya main Melayu habis. Tahun ni Sekolah Sukan KL confirm juara. Saya merasa bangga, tetapi pada masa yang sama sedikit pahit. Di Thailand, dia adalah atlet berketurunan Melayu. Di Malaysia, dia menjadi atlet bernama Maira. Beberapa hari kemudian, Mali menghantar saya sebuah video. Ibu, ni klub media sekolah yang rakam. Ia adalah sebuah dokumentari 10 minit bertajuk Satu Hari Dalam Kehidupan Maira. Bangun pukul 6.00 pagi, latihan pagi, belajar, makan tengah hari dengan kawan-kawan, latihan petang, buat kerja rumah. Ia adalah kehidupan biasa seorang pelajar sekolah menengah Malaysia. Tetapi Maira telah menyesuaikan diri dengan sempurna. Semasa segmen Temu Duga,
Mula-mula saya tak boleh makan pedas dan tak boleh cakap Melayu, tapi kawan-kawan sangat baik dan ajar saya semua benda. Seorang rakan sepasukan di sebelahnya menyampuk, "Myra ni rajin sangat, kami pun terkejut." Sekarang dia dah cakap dengan logat KL sikit. Cara mereka ketawa bersama kelihatan sangat semula jadi. "Matlamat awak nak masuk pasukan kebangsaan kan?" "Ya. Saya nak wakil Malaysia bertanding. Itu impian saya." Menonton video ini, saya terfikir, adakah anak ini benar-benar Mali atau Myra? Jawabannya mudah, kedua-duanya. Pada bulan Februari, berita yang luar biasa tiba. "Ibu, saya terpilih masuk skuad rasmi pasukan remaja Malaysia." "Betul ke?" "Hebatnya, nak, bulan April nanti ada kejohanan remaja Asia di Thailand." "Tahniah. Ibu sangat bangga dengan kamu." Kali ini 100% ikhlas. Tidak kira negara mana yang diwakilinya. Yang penting anak perempuan saya mencapai impiannya. Pada bulan Mac, kejohanan bola jaring sekolah menengah kebangsaan Malaysia bermula. Mengikut waktu Kuala Lumpur, ia lewat malam, tetapi saya menonton siaran langsung. Sekolah Sukan Kuala Lumpur berjaya ke separuh akhir. Lawan di separuh akhir adalah pasukan kuat dari Johor. Perlawanan berlangsung seimbang dan berlanjutan hingga suku kelima 24,24. Myra membuat hantaran tengah. Myra sangat tenang. Rakan sepasukan Malaysianya berlari dan mengerumuni Myra, menjerit kegembiraan. Tetapi kedudukan disamakan semula. Sekarang mata akhir untuk lawan. Selepas satu rali yang panjang, Myra membuat hantaran yang sempurna kepada penjaringnya dan dia menjaringkan gol. Dan akhirnya, Sekolah Sukan Kuala Lumpur menang. Myra terduduk di lantai dan menangis. Rakan-rakannya berlari dan turut menangis. "Myra, kau memang aum. Kita berjaya." Kamera menyorot dekat kepada Myra. Wajahnya basah dengan peluh dan air mata. Tetapi itulah wajah paling bahagia yang pernah saya lihat. Dalam temu duga selepas perlawanan, Myra menjawab dalam bahasa Melayu, "Terima kasih kepada semua rakan sepasukan saya. Seorang diri saya takkan dapat buat ni. Ini kekuatan satu pasukan." Itulah kali pertama saya mendengarnya bercakap bahasa Melayu dengan begitu fasih. Kata-kata itu penuh dengan emosi yang tulus. Di perlawanan akhir, walaupun mereka tewas tipis, tempat kedua adalah satu keputusan yang cemerlang. Myra menerima anugerah Center Terbaik Kejohanan. Melihat gambarnya dari Majlis Anugerah, saya sangat terharu. Imej Myra memegang piala berlatar belakangkan bendera Malaysia. Malam itu, Daniel berkata, "Mali nampak sangat bahagia." "Ya, mungkin selama ni kita yang salah." "Bukan salah, cuma ada jalan yang lain." Pada bulan April, saya akhirnya pergi ke Malaysia untuk melihat anak perempuan saya bertanding di peringkat antarabangsa. Dalam pesawat, saya banyak berfikir. Mengingat kembali zaman universiti saya, kejutan berpindah dari sebuah pekan kecil ke Bangkok. "Kau dari Isaan? Kat sana semua sawah padikan. Logat kau pekat sangat, ia tempat yang gah tetapi dingin. Semua orang kelihatan kaya dan bergaya. Saya pula hanya seorang gadis kampung. Dalam kelab bola, jaring juga begitu. Kanika? Nama macam orang ladang. Main bagus, tapi cara cakap. Hanya jurulatih yang mengiktiraf saya. Kanika, kau berlian yang belum digilap. Kalau diasah, kau akan jadi yang terbaik." Saya bertahan hanya kerana kata-kata itu. Saya berlatih seorang diri setiap malam, cuba meniru gadis-gadis Bangkok, mengubah gaya berpakaian. 2 tahun kemudian, saya akhirnya diiktiraf. Saya masuk skuad utama, menjadi sebahagian daripada pasukan. Tetapi kadang-kadang saya rindu kampung, rindu somtam ibu, rindu ladang ayah, rindu sawah padi yang terbentang luas. Di sana, saya tidak perlu cuba menjadi orang lain. Jadi mengapa saya menolak Mali ke dalam penderitaan yang sama? Mungkin kerana saya tidak mahu anak perempuan saya melalui kesusahan yang sama seperti saya. Saya fikir jika saya membesarkannya sebagai orang Bangkok sejati dari awal, semuanya akan baik-baik saja. Tetapi Mali, sejak lahir lagi, adalah seorang orang luar dalam cara tertentu. Cuma saya tidak mahu mengakuinya. Di lapangan terbang, sementara menunggu penerbangan sambungan, saya menghantar mesej kepada Mali. "Ibu dah nak sampai. Semoga berjaya, nak. Ibu sokong kamu." Ibu betul-betul datang, seronoknya. Apabila saya tiba di stadium di Kuala Lumpur,
Mali sudah menunggu saya di lobi. "Ibu," Mali dalam jersey pasukan Malaysia berlari ke arah saya. Jalur gemilang di dadanya kelihatan sangat megah. "Macam mana? Semangat lebih sikit bila nampak ibu." Saya memberi salam kepada jurulatih Malaysia. "Oh, ini Ibu Maira. Selamat datang, Puan." Maira ni budak yang sangat rajin. Dia cepat sangat sesuaikan diri dengan pasukan. Semua orang memuji Maira. Perlawanan pertama menentang pasukan Korea Selatan. Ketika saya duduk di tempat penonton, sekumpulan wanita tempatan Malaysia duduk di sebelah saya. "Oh, Mak Cik ni Ibu Maira ya? Kami harap sangat pada dia. Hebat budak ni." Orang yang langsung tidak saya kenali menyokong anak perempuan saya. Ini tidak pernah saya alami di Thailand. Perlawanan bermula. Maira berada dalam barisan utama. Pasukan Malaysia, nombor 7, Maira Sornova. Apabila juruhebah menyebut namanya, sorakan gemuruh bergema dari tempat penonton. "Maira, boleh." Maira melambai sebagai balasan. Dia kelihatan sangat semula jadi dan selesa. Perlawanan berlangsung berat sebelah. Hantaran Maira sangat tepat dan pasukan Malaysia bergerak seperti sebuah mesin yang lancar. Dan satu lagi mata dari hantaran Maira. Suara pengulas penuh kebanggaan. Apa yang paling mengagumkan saya adalah kepimpinan Maira. Dia sentiasa memberi semangat kepada rakan sepasukan dan semasa time out, dia aktif memberikan pendapatnya dalam bahasa Melayu. "Kak, kita cuba serangan pantas, nak." Bahasa Melayunya tidak sempurna, tetapi mereka saling memahami dengan cemerlang. Kemenangan 3-0. Maira mencatatkan hantaran gol terbanyak. Selepas perlawanan, wanita-wanita Malaysia itu mempelawa saya makan kuih. "Ni untuk Mak Cik, Ibu Maira. Maira kami memang terbaik." Kemesraan ini membuat saya sebak. Ini tiada di Thailand. Malamnya, kami meluangkan masa bersama Mali. "Macam mana Ibu nampakkan perlawanan tadi? Saya dah tak macam dulu kan? Kamu dah tak keseorangan. Apa maksud kamu? Di Thailand, saya rasa tertekan untuk bermain dengan baik. Kalau saya buat silap, saya akan dikritik." "Oh, patutlah, dia kan ada darah Melayu." Saya sentiasa kena buktikan sesuatu. Mali diam sejenak, kemudian menyambung. "Di sini, saya cuma sebahagian daripada pasukan. Kalau saya buat silap, tak apa, sebab semua orang akan bantu." Baru saya faham apa itu pasukan sebenar. "Saya sangat terharu. Maafkan Ibu sebab dah tekan kamu. Bukan salah Ibu pun. Mesti Ibu pun diajar macam tu kan? Kalau nak berjaya di Thailand, kena jadi sempurna." Itu benar. Saya hidup begitu sepanjang hayat saya. Tapi Ibu, saya dah jumpa tempat yang tak perlu jadi sempurna. Tempat di mana saya diterima seadanya. Malam itu, saya tidak dapat tidur di bilik hotel. Saya baru sedar betapa sempitnya pandangan saya terhadap dunia. Saya telah menetapkan satu standard kejayaan dan memaksanya ke atas anak perempuan saya. Tetapi Mali, dia telah menemui jalannya sendiri, menemui kebahagiaan yang tidak pernah saya jangkakan. Di separuh akhir, mereka menentang China, sebuah pasukan yang kuat, tetapi Malaysia berjuang habis-habisan. Selepas pertarungan sengit selama 5 suku, mereka akhirnya tewas. Tetapi Maira telah melakukan segala yang termampu. Selepas perlawanan, jurulatih pasukan China mendekatinya dan berkata, "Kamu center yang cemerlang. Malaysia telah mendapat seorang pemain yang hebat. Dalam perlawanan penentuan tempat ketiga, mereka menang dan meraih pingat gangsa." Pada saat itu, Mali memeluk rakan-rakannya dan menangis. "Terima kasih semua. Saya sayang kamu semua." Semasa majlis anugerah, bendera jalur gemilang Malaysia dinaikkan. Maira meletakkan tangan di dada dan mendengar lagu negaraku. Walaupun dia tidak dapat menyanyikannya dengan sempurna, sikapnya penuh hormat. Pada saat itu, saya faham, Mali bukan pengkhianat. Dia adalah seorang perintis berani yang telah menemui identitinya di antara dua budaya. Selepas pulang dari Malaysia, banyak perkara berubah. Pertama, saya mula belajar bahasa Melayu kerana saya mahu berkomunikasi dengan Mali. "Awak buat apa tu? Belajar bahasa Melayu. Kalau nak cakap dengan anak, kenalah belajar." Daniel terkejut dan gembira. "Akhirnya awak buka hati juga. Mungkin dah lambat sikit." "Tak lambat langsung," Maira mesti gembira. Pada bulan Mei, perlawanan akhir kejohanan bola jaring pelajar Malaysia. Sekolah Sukan Kuala Lumpur buat pertama kali dalam 3 tahun mara ke final. Kali ini saya datang ke Malaysia.
Daniel pun ikut sekali. Stadium di Kuala Lumpur penuh sesak. Penyokong sekolah sukan Kuala Lumpur sangat ramai. Maira, Maira. Setiap kali mendengar sorakan itu, saya menjadi sebak. Lawan mereka adalah juara tahun lalu. Dari segi potensi, mereka lebih lemah, tetapi sekolah sukan Kuala Lumpur mempunyai perpaduan. Mereka adalah satu pasukan yang bersatu dengan Maira sebagai pusatnya. Selepas tewas suku pertama, mereka bangkit memenangi suku kedua dan ketiga. Pada suku keempat, mereka mendahului 20-14. Dan pada ketika itu, Maira cedera jari. Selepas satu jaringan keras dari pihak lawan. Time out. Maira kembali ke bangku simpanan. Jarinya bengkak. Boleh main lagi tak? Jurulatih bertanya. Boleh, cikgu. Selepas jarinya dibalut, dia kembali ke gelanggang. Saya tahu menghantar bola pasti sakit, tetapi Maira langsung tidak menunjukkannya. 24,23, mata perlawanan. Maira berpura-pura membuat hantaran tetapi sebaliknya melompat dan membuat jaringan. Pertahanan lawan benar-benar terpedaya. Gol. Sekolah Sukan Kuala Lumpur memenangi suku ini dan dengan kemenangan 3,1 menjadi juara. Stadium bertukar menjadi lautan air mata. Maira memeluk kaptennya dan menangis lama. Kita berjaya, Maira. Terima kasih. Melihat Maira mengangkat piala kejuaraan dan menjerit kegembiraan, saya juga menangis. Yang berdiri di situ bukan Mali yang saya besarkan, tetapi Maira yang telah membesar dengan kekuatannya sendiri. Selepas majlis anugerah, Maira berlari ke arah saya. Ibu, nampak tak? Kita juara. Nampak, sayang. Ibu sangat bangga dengan kamu. Maira tiba-tiba menangis. Sekarang ibu dah faham saya kan? Mestilah. Maaf sebab lambat sangat. Daniel pun datang dan memeluk. Anak kita memang terbaik. Pemain-pemain lain dan ibu bapa mereka mendekati kami. Ibu Maira, terima kasih banyak-banyak. Kami jadi juara sebab Maira. Semua orang mengucapkan terima kasih kepada kami dengan ikhlas. Malamnya, kami dijemput ke majlis meraihkan kemenangan. Ibu Maira, boleh makan makanan Melayu? Boleh. Saya tengah belajar sikit-sikit. Apabila saya pertama kali menjawab dalam bahasa Melayu, semua orang terkejut. Wow! Pandainya Mak, Cik cakap Melayu. Tak adalah belajar untuk cakap dengan Maira. Suasana menjadi lebih mesra. Jurulatih berkata, Maira ni budak istimewa. Selain kemahiran, dia ada bakat untuk menyatukan pasukan. Mula-mula saya pun risau macam mana dia nak sesuaikan diri. Rupa-rupanya dia lebih Melayu daripada pelajar-pelajar Melayu kami. Sangat sopan, pandai bawa diri. Saya sangat bangga kerana Mali dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran baru dan membesar dengan kekuatannya sendiri. Lewat malam, dalam perjalanan pulang ke hotel, Maira memaut lengan saya. Ibu masih kesal sebab saya tak masuk universiti di Thailand. Tak, sejujurnya. Ada sikit. Tapi kebahagiaan kamu lebih penting. Sekarang baru ibu faham. Ibu, saya akan berusaha keras di universiti di Malaysia. Dan suatu hari nanti, saya nak main di Liga Profesional Malaysia dan masuk pasukan kebangsaan Malaysia. Saya terdiam sejenak. Kamu serius? Ya, mewakili Malaysia di Persada Antarabangsa adalah impian saya. Malam itu saya berbual dengan Daniel. Anak kita dah jadi sangat kuat. Betul, mungkin dia lebih bijak daripada kita. Kalau kita tak bantah dari awal kan bagus. Tak. Proses ni perlu untuk awak, untuk saya, dan untuk Maira juga, itu benar. Proses konflik dan perdamaian ini telah menjadikan keluarga kami lebih erat. Keesokan harinya, sebelum meninggalkan Malaysia, Maira menghantar kami ke lapangan terbang. Ibu, nanti cuti musim panas saya balik Thailand. Mestilah, bilik kamu sentiasa tunggu. Sayang ibu, dan terima kasih sebab bagi saya kebebasan. Ibu pun sayang kamu. Tak kira kamu Mali atau Maira, kamu tetap anak kebanggaan ibu. Dari dalam pesawat, saya melihat keluar tingkap dan berfikir, anak perempuan saya bukan pengkhianat. Dia jauh lebih berani daripada saya. Seorang gadis dengan hati yang luas, yang mampu menerima kedua-dua budaya. Dan akhirnya saya faham. Cinta adalah tentang melepaskan, tentang percaya dan menunggu sehingga anak perempuanmu menemui dan berjalan di atas jalannya sendiri. Itulah keseluruhan kisah Kanika.
seorang ibu Thai yang pada mulanya menganggap anak perempuannya sebagai pengkhianat, tetapi akhirnya memahami bahawa anaknya tidak mengkhianati, sebaliknya telah memilih jalan yang berani untuk mencari identiti gandanya. Kini, Myra berada di tahun akhir sekolah menengah atas di Malaysia dan sedang bersiap untuk ke universiti. Banyak universiti telah menghantar tawaran kepadanya dan dia masih berjaya bertanding untuk pasukan remaja Malaysia. Mungkin dalam beberapa tahun lagi, kita akan melihat satu imej yang istimewa. Imej seorang atlet yang lahir di Thailand tetapi mewakili Malaysia, berjuang demi jalur gemilang di persada antarabangsa. Mungkin inilah bentuk identiti baru dalam era globalisasi, di mana tidak perlu memilih satu, tetapi boleh menerima pelbagai budaya dan hidup bersamanya. Dan itu bukan kelemahan, tetapi kekuatan. Kini, Kanika sudah jauh lebih fasih berbahasa Melayu. Apabila dia membuat panggilan video kepada anak perempuannya, dia tidak lagi berkata, "I love you" dalam bahasa Inggris, tetapi dalam bahasa Melayu yang telah dipelajarinya. Ibu sayang Myra.